Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Series Utama 15 Februari. Saya Rozaini Ruslan. Anggota polis didakwa terlibat gangguan seksual ditarik tugas. Juga, kreativiti peniaga makanan semakin menyerlah. Kelakuan tidak senonoh dua anggota polis yang didakwa membuat gangguan seksual terhadap dua pemandu kereta wanita Kelmarin, Bukit Aman menarik tugas mereka serta-merta sehingga siasatan selesai dijalankan. Mana-mana pihak yang mengalami situasi sama turut diminta tampil membuat laporan agar tindakan sewajarnya dapat dilakukan. Jelas Pengarah Jabatan Integriti dan Pemahtuan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya, siasatan menyeluruh sedang dijalankan dan kenyataan kedua-dua wanita terbabit sudah diambil. Kemarin, dua wanita memuat naik dalam akaun laman sosial mendakwa mereka diganggu secara seksual oleh anggota polis bertugas ketika melalui sekatan jalan raya. Seorang wanita berusia 23 tahun mendakwa dirinya diganggu ketika melalui sekatan di Jalan Duta menghala keluar dari Kuala Lumpur sekitar jam 7.30 petang Jumaat lalu. Seorang lagi wanita mendakwa seorang anggota polis ingin berkenalan dengannya selepas anggota itu meminta nombor telefon bimbitnya juga ketika melalui sekatan. Zamri berkata siasatan kes itu dibuat mengikut prosedur dalam penyiasatan termasuk mencari saksi lain atau rakaman yang dapat mengesahkan dakwaan terbabit. Dalam pada itu, rang undang-undang RUU berkaitan gangguan seksual dijangka siap Mac ini dan akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Lina Mohamad Harun, draft RUU itu kini pada peringkat akhir bagi penelitian Jabatan Peguam Negara. Draft berkenaan dihantar ke Jabatan Peguam Negara bagi dinilai sekiranya terdapat pindaan kecil. Lina turut memberi jaminan RUU itu akan bersifat holistik dalam membendung isu berkaitan gangguan seksual yang tidak terhad terhadap gangguan di tempat kerja semata-mata. Dalam masa sama, usaha kesedaran dan pendidikan mengenai gangguan seksual terus digerakkan semua agensi di bawah kementeriannya. Persidangan parlimen yang sepatutnya bermula bulan hadapan ditangguhkan susulan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sehingga 1 Ogos ini. Sebuah premis yang menjalankan kerja melebur dan mengasingkan sisa besi secara haram di kawasan perindustrian high-tech dekat Semenyi disita pihak berkuasa. Itu pun selepas pencemaran longkang monsun dikesan, kira-kira 1.5 km dari premis berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Alam Sekitar, Norlin Jaafar, tiada pihak akan dilepaskan jika didapati terbabit dalam kegiatan itu, termasuk pemilik tanah, operator premis, syarikat pengangkut dan kilang yang menghasilkan sisa besi berkenaan. Aktiviti haram ini terbongkar apabila Majlis Perbandaran Kajang MPKJ mengesan pencemaran longkang monsun di Taman Semenyih Permata kira-kira 1.5 km dari premis berkenaan. Siasatan awal mendapati pencemaran itu datang daripada limpahan kolam takungan di premis berkenaan dipercayai mengandungi sisa aktiviti peleburan besi yang menyebabkan air kolam itu berwarna hitam. Ada yang masih degil untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Akibatnya, 15 tapak pembinaan menerima notis penutupan daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, notis penutupan itu diberikan selepas pihak CIDB mendapati penempatan pekerja di tapak pembinaan itu tiada penjarakan fizikal selain pekerja tidak memakai pelitup muka. Banyak kluster daripada pekerja orang asing dan tapak pembinaan dikenal pasti.
Keadaan bertambah buruk apabila pekerja berpindah dari satu tapak projek ke tapak projek yang lain. Sehingga kini, sebanyak 1,078 tapak pembinaan di seluruh negara sudah diperiksa CIDB dan 1,022 daripadanya dibenarkan beroperasi. Nilai kebolehjangkitan RT COVID-19 terus menunjukkan penurunan yang baik dan kini berada pada paras 0.89. Berita gembira itu dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi akaun Twitter rasminya. Menurut ciapan dari laman Twitter rasmi Dr. Nur Hisham, beliau mensasarkan RT kurang daripada 1 kepada 0.5 supaya kes penularan COVID-19 dalam negara dapat dibendung sekaligus dapat diputuskan. Setakat Ahad, beberapa negeri menunjukkan nilai RT yang melebihi 1. Melaka merekodkan nilai RT tertinggi iaitu 1.07, diikuti Pulau Pinang pada 1.06, Kedah 1.04 dan Johor 1.01. Manakala bagi negeri-negeri lain yang mencatatkan bacaan di bawah 1 pula adalah Sarawak iaitu 0.96. Seterusnya Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Perak masing-masing 0.95, sementara Kelantan 0.92, Selangor 0.89, Pahang 0.86 dan Terengganu 0.82. Sabah pula 0.80, Perlis 0.77, Putrajaya 0.73, manakala Labuan 0.65. Pembudayaan norma baharu sejak setahun lalu memaksa ramai berfikir secara kreatif, terutama peniaga makanan dan mereka yang baru kehilangan pekerjaan demi meneruskan kelangsungan hidup. Wartawan Syamira Izzati mendekati golongan ini. Peniaga tepi jalan dan pengusaha kedai makan dilihat sudah mula menggunakan khidmat aplikasi seperti Dah Makan, Lalamu, Foodpanda dan banyak lagi yang boleh membantu memperkenalkan produk mereka. Selain memudahkan peniaga, ia turut memberi keselesaan kepada pelanggan dengan hanya duduk di rumah atau di satu tempat tanpa perlu bergerak jauh untuk mendapatkan makanan. Paling menarik, ada peniaga yang sanggup berpanas memakai maskot demi mendapatkan kelainan dan perhatian pembeli yang lalu lalang. Kami berjalan sendiri untuk menghantar kepada semua customer kami. Dan time kami buat delivery tu, kami menggunakan maskot Spiderman ni sebagai tarikan utama, dan orang kata bagi customer lagi happy sebab time delivery tu kita boleh selfie, kita boleh tangkap. Ada juga peniaga yang menggunakan kaedah potongan harga bagi setiap pembelian serta memberi makanan dan minuman untuk dicuba secara percuma kepada pelanggan. Pelbagai cara. Contohnya kami bagi minum percuma di setiap lokasi buka bonet. Maksud dia sebelum customer beli, kami akan bagi tester percuma, minum percuma. Means kami punya tagline pun minum dulu, sedap beli, tak sedap jangan beli. Hotel-hotel yang sudah kekurangan pelanggan juga sanggup menjual makanan mewah mereka dengan harga lebih rendah seperti yang dilakukan sebuah hotel di Pulau Pinang baru-baru ini. Dan idea sebuah restoran di Cyberjaya pula juga harus dipuji apabila mereka memberikan perkhidmatan makan di dalam kereta atau dine in the car kepada pelanggan sehingga tular di media sosial. Untuk dari segi pandangan saya yang ada certain kedai yang buat dine-in secara drive-thru tu, saya rasa wajar sebab setiap kedai ada caranya tersendiri untuk mendapatkan pelanggan mereka. So tak semestinya secara Foodpanda atau GrabFood saja. So kita boleh buat secara dine-in. Untuk dine-in, dia punya kelebihan is dia punya bila kita order makanan tu sampai and still panas, so rasa masih sedap lah, tak seperti Foodpanda. So kadang Foodpanda sampai makanan dah sejuk apa semua. So saya rasa wajar setiap kedai buat secara dine-in drive-thru ni. Untuk pelanggan pun mudah, tak payah nak extra pay untuk delivery. So kita hanya bayar untuk harga makan, bukan harga untuk extra pay. So saya rasa dari situ pelanggan pun dapat berjimat dengan cara.
peniaga-peniaga buat dine-in di dalam kereta adalah tindakan yang kreatif bagi saya. Bagi saya benda ni wajar, tapi kena ada mengikut SOP yang sepatutnya lah. Kena ketat lah dari segi memakai penutup muka, mask. Bila ni selampak apa yang kita lihat sekarang ni, negara yang berbelanja lebih pada ketika berlakunya krisis akan keluar daripada krisis dengan begitu pantas. Krisis ekonomi kita hanya boleh keluar kalau kita selesai daripada krisis kesihatan. Jadi krisis ekonomi sekarang bergantung kepada krisis kesihatan. Selagi mana krisis kesihatan tidak selesai, selagi itu krisis ekonomi sukar untuk diselesaikan. Peniaga semakin kreatif. Apatah lagi pada sekarang ini mereka terpaksa bersaing ketika pandemik COVID-19 melanda dunia kini. Tidak dapat dinafikan pelbagai inisiatif telah mereka lakukan. Apapun, sebagai peniaga haruslah berfikiran terbuka untuk memastikan perniagaan mereka terus maju. Laporan Syamira Izzati, Sirius Media. Sirius Utama berehat seketika, menyusul selepas ini. Israel lancar peluru berpandu ke atas Syria. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Bertemu kembali. Selepas 23 tahun menjalani pembedahan pemindahan hati, Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini kini dilaporkan dalam keadaan kritikal dan tidak sedarkan diri akibat komplikasi hati. Perkembangan itu dimaklumkan penderma hati pertama di Malaysia, Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail. Walaupun sudah 23 tahun, kisah pembedahan pemindahan hati antara adik Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini yang berusia 24 bulan dan pendermanya Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail yang berusia 20 tahun ketika itu masih segar dalam ingatan rakyat Malaysia. Sedangkan antara mereka tiada pertalian saudara, justru keputusan itu dibuat atas dasar kemanusiaan. Namun, duka cita dimaklumkan bahawa adik Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini kini dilaporkan dalam keadaan kritikal dan tidak sedarkan diri akibat komplikasi hati dan sedang dirawat di Hospital Selayang, Selangor. Berita ini dimaklumkan sendiri oleh Wan Hafizam Wan Ismail yang kini berusia 43 tahun. Wan Hafizam berharap yang terbaik buat Afiq kerana jangka hayat penerima mampu bertahan lebih 20 tahun selepas menjalani pembedahan pemindahan hati. Cubaan ketiga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram daripada mengendalikan perbicaraan kes meminda laporan audit One Malaysia Development Berhad, 1MDB, gagal. Ia berikutan tiada bukti dapat menyokong dakwaan mantan Perdana Menteri itu dan hanya bersifat andaian. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati dakwaan Sri Ram terlibat dalam siasatan adalah tidak bermerit. Mahkamah mendapati pemohon tidak membuat aduan atau laporan mengenai kelakuan Sri Ram itu semasa perbicaraan. Najib diwakili Peguam Nur Syahira Hanapiah sementara pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib. 27 Januari lalu, Sri Ram yang juga bekas Hakim Mahkamah Persekutuan
tidak pernah dikenakan sebarang salah laku pendakwaan oleh mahkamah sehingga hilang kelayakan untuk mengendalikan kes meminda laporan audit 1MDB. Isu siasatan dan berat sebelah yang dibangkitkan dalam permohonan tersebut telah diputuskan oleh mahkamah. Pada 12 Jun tahun lalu, Najib, 68 tahun, mengemukakan permohonan untuk menggugurkan Sri Ram dengan disokong oleh 2 affidavit yang difalkan oleh Najib dan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Lagi kes pandu kereta secara melawan arus di Pulau Pinang. Kali ini di Bukit Mertajam, seorang wanita melakukan aksi yang sama sehingga merempuh 2 buah kereta serta sebuah motosikal. Bagaimanapun, tiada kematian dilaporkan. Kejadian tersebut berlaku sekitar 6.20 petang semalam di susul ke Jalan Perusahaan Perai. Kereta yang melawan arus tersebut dipandu seorang wanita berusia 31 tahun itu telah melanggar 2 kereta yang dipandu lelaki berusia 26 dan 29 tahun serta seorang penunggang motosikal berusia 31 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Syafiee Abdul Samad, ketika mereka tiba di lokasi, semua mangsa sudah berada di hospital bagi mendapatkan rawatan. Setakat ini, 3 insiden kenderaan melawan arus dilaporkan berlaku di Pulau Pinang dalam tempoh tidak sampai 1 bulan. Perintah sekatan yang dikuatkuasa hari ini adalah Walaupun hanya 3 kes terbaru COVID-19 dilapor di New Zealand, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengarahkan bandar terbesar negara itu, Auckland, menguatkuasa perintah sekatan buat pertama kali dalam tempoh 6 bulan serta-merta. Perintah sekatan yang dikuatkuasa hari ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya terdapat varian COVID-19 yang lebih mudah tersebar. Melalui perintah sekatan tahap 3 itu, hampir 2 juta penduduk diarahkan kekal di rumah bermula tengah hari tadi. Dengan sekolah serta sektor perniagaan ditutup kecuali bagi perkhidmatan penting. Tambah beliau, sebelum ini terdapat 3 ahli keluarga dari Auckland diuji positif. Ini menyebabkan pihak berkuasa khawatir berhubung jangkitan baharu dan aktif berikutan belum ditemui puncanya secara jelas. Negara Pulau Pasifik itu sebelum ini dipuji kerana berjaya mengawal pandemik dengan hanya 25 kematian direkodkan walaupun penduduknya mencecah 5 juta. Australia bakal menerima vaksin pertama minggu ini. Menurut Menteri Kesihatan Greg Hunt, sebagai permulaan, kira-kira 80,000 dos vaksin Pfizer atau BioNTech bakal diagihkan. Bagi warga Australia, vaksin ini merupakan kargo yang paling berharga, justru butiran terperinci mengenai vaksin terbabit disimpan secara berhati-hati apatah lagi ketika dunia global sangat kompetitif. 20 juta dos vaksin Pfizer yang diterima ini merupakan satu-satunya vaksin yang diluluskan Pentadbiran Barang Rawatan Australia TGA. Justru TGA akan melakukan pemeriksaan keselamatan terhadap vaksin ini ketika ketibaannya sebelum mula diberikan kepada kumpulan utama akhir Februari ini. Mengikut perancangan, semua rakyat Australia yang bersetuju menerima vaksin akan disuntik menjelang Oktober. Sehingga semalam terdapat 28,898 kes positif COVID-19 di Australia. Tindakan kejam rejim Zionis tidak berkesudahan. Kali ini mereka melancarkan serangan peluru berpandu berdekatan Damsyik sekaligus mendorong pengaktifan pertahanan udara Syria. Lapor agensi berita Sana'a, sejak tercetusnya Perang Saudara Syria pada 2011, Israel secara rutin melakukan serangan di Syria yang kebanyakannya menyasarkan warga Iran dan pasukan Hizbullah Lebanon serta tentera kerajaan. Serangan yang dilakukan selepas tengah malam itu disasarkan kepada Damsyik, namun kebanyakan peluru berpandu dapat ditembak jatuh barisan pertahanan. Pada 13 Januari lalu, seramai 57 pejuang pemerintah dan sekutu terbunuh di timur Syria. Ini pula cerita di selatan India.
Seorang bayi kembar maut serta-merta selepas diserang monyet di rumahnya sebelum bayi berusia 8 hari itu dicampak dari atas bumbung dan terperosok ke dalam longkang. Dalam kejadian pada Ahad itu, seorang lagi pasangan bayi kembar berkenaan terselamat. Menurut pihak berkuasa, monyet tersebut menyerang bayi kembar perempuan itu yang sedang tidur di rumah mereka di negeri Tamil Nadu. Ibu mangsa Bhuvaneshwari menjerit sejurus melihat monyet tersebut mengambil bayi kembarnya dan membawa mereka ke atas bumbung. Monyet tersebut kemudian menjatuhkan seorang bayi ke dalam longkang yang menyebabkan kematian. Seorang lagi dicampakkan ke udara tetapi dilaporkan dalam keadaan selamat. Teruskan bersama kami dalam series utama. Menarik dalam sukan selepas ini. Nadal ke suku akhir. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya, Atira Aminuddin, untuk mengetahui keadaan cuaca ketika ini. Pada ketika ini, rantau negara menerima pengaruh angin tiupan yang agak dominan dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dengan angin lemah yang kurang signifikan ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana rantau perairan di negara kita. Selain dari angin yang kurang signifikan, kelembapan juga sangat sedikit dan udara lebih kering berbanding hari-hari sebelum ini. Seperti diramalkan, cuaca ketika ini adalah cerah dan tiada hujan di seluruh negara kecuali hujan renyai di daerah Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Hujan ini akan beransur reda sedikit masa lagi. Dalam tempoh cuaca yang kering dan panas ini, orang ramai dinasihatkan agar minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar rumah serta tidak membuat pembakaran terbuka. Terusnya kita beralih ke paparan model numerical hujan untuk mengetahui apa yang akan berlaku pada esok hari 16 Februari 2021. Diperhatikan terdapat satu sistem bertekanan rendah wujud di barat Filipina. Kebiasaannya, sistem bertekanan rendah ini akan menarik kelembapan di rantau Asia Tenggara ke arahnya. Hasilnya, negara kita akan sekali lagi mengalami keadaan kurang hujan dan cuacanya agak panas. Esok, hanya di Sabah sahaja akan mengalami hujan. Ribut petir di 1-2 tempat akan berlaku melibatkan di bahagian Tawau, Sandakan dan pedalaman. Hujan ini akan berlaku pada waktu petang.
Baik, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Teruskan menonton rancangan menarik selepas ini. Jaga diri, jaga SOP. Salam hormat dan selamat malam.